Saudara-saudari sekalian, dalam bahagian kedua, modul kemahiran komunikasi dan sosial, kita akan melihat bagaimana persepsi manusia yang berbeza-beza boleh mempengaruhi dan juga boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi. Kita lihat contohnya pertama, misalnya kalau diberikan gambar ini, kalau ditanya apakah ini gambar kucing atau anjing, ada orang akan mengatakan ini adalah anjing. Ada juga yang akan mengatakan bahawa ini adalah kucing, dan ada juga manusia yang dapat melihat kedua-duanya pada gambar ini. Begitu juga dengan gambar ini. Apakah ini gambar dua orang atau gambar pasu bunga? Kemungkinan ada orang dapat melihat pasu bunga di tengah-tengah yang berwarna putih, maupun yang berwarna hitam, iaitu wajah dua orang yang sedang bercakap. Boleh jadi juga orang melihat wajah yang dalam gambar yang ketiga ini wajah orang tua. Tetapi ada juga orang nampak wajah orang muda. Dan ada juga yang menampak kedua-duanya sekali. Ini menunjukkan betapa manusia boleh melihat suatu benda yang sama tetapi daripada perspektif yang berbeza-beza. Jadi pandangan yang berbeza-beza ini cukup penting bagi kita untuk memahaminya kerana manusia boleh mentafsir sesuatu melihat mengikut pengalaman dan juga pandangan masing-masing dan juga boleh jadi salah tafsir di atas mesej atau maklumat yang kita sampaikan dalam komunikasi. Oleh itu sebagai tenaga pengajar, dalam menyampaikan sesuatu kepada audien ataupun pelajar, kita haruslah memastikan ada semacam keseragaman dalam penyampaian itu supaya mereka tidak salah tafsir apa yang kita sampaikan. Dan kalau kita lihat gambar ini seterusnya, adakah ini wajah tikus ataupun wajah orang tua? Mungkin ada orang mengatakan ia lebih kelihatan seperti tikus. Tapi sebenarnya boleh juga kita sebut ni wajah orang tua yang dah tak ada rambut. Jadi kalau ada orang yang nampak kedua-duanya sekali, menunjukkan dia dapat melihat kedua-dua belah atau kedua-dua bahagian daripada gambar ini. Kemudian kita beralih kepada segitiga atau garisan lurus. Ada orang mengatakan ini adalah segitiga dan pengalaman saya berhadapan dengan audien ataupun orang yang mendengar ceramah bila kita bertanya apakah gambar ini, mereka kebanyakan mengatakan ini adalah segitiga. Tetapi sebenarnya bukan segitiga. Ini adalah garisan-garisan lurus yang menyerupai seperti atau seolah-olah segitiga. Begitu juga dengan gambar ini. Ini bukan bulatan tetapi adalah titik-titik atau garisan lurus yang menyerupai seperti bulatan. Di dalam psikologi, ia menunjukkan betapa manusia kadang-kadang tidak mendapat maklumat yang cukup ataupun belum mendapat maklumat cukup tetapi cuba membuat kesimpulan awal. Dalam perbualan harian kadang-kadang kita menghalang orang daripada meneruskan percakapan atau perbualan kerana kita menganggap kita sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh orang lain itu. Jadi dalam psikologi ini menunjukkan bahawa kita cuba melengkapkan apa yang tak ada. Kita cuba mengisi ruang-ruang kosong dan membuat andaian-andaian. Dan dalam banyak hal kita dapati andaian itu tidak tepat. Dan kadang-kadang kita dapati anggapan kita itu meleset daripada apa yang sebenarnya. Dalam pertengkaran antara dua pihak, sering kelihatan kita dapati satu pihak bertegas mengatakan bahawa ini adalah pendirian dia dan dia melihat sesuatu dari perspektif ini. Manakala pihak lain pula mengatakan saya melihat benda ini lain daripada apa yang saudara fikirkan. Kemudian berlakulah perdebatan, pertengkaran yang kadang-kadang kita lihat mereka membuat andaian awal sebelum daripada satu pihak menyelesaikan hujah ataupun menghabiskan pandangan-pandangan memberikan data yang secukupnya. Baik, kita melihat di dalam komunikasi ini ada masalah-masalah secara umumnya seperti maklumat yang mengelirukan. Begitu juga dengan maklumat yang tidak tepat. Biasanya kita kalau berjalan jauh sampai ke bandar atau pekan mencari tempat atau mencari lokasi suatu, kita akan bertanya pada orang kalau kita sesat. Dan kebiasaannya kita tidak mendapat maklumat yang tepat dan kadang-kadang maklumat mengelirukan sehingga kita terpaksa menghabiskan masa keliling bandar mencari lokasi yang dimaksudkan. Dalam pengajaran kita haruslah memastikan bahawa apa yang kita berikan itu tepat dan tidak mengelirukan. Dan seterusnya kita haruslah bersedia mendengar pandangan dan juga hujah ataupun idea-idea daripada rakan ataupun pelajar atau pendengar supaya kita dapat maklumat yang cukup. Kita harus melihat bahawa ada orang yang kadang-kadang tidak peka, tidak prihatin akan apa yang berlaku di sekeliling tempat perbualan itu menyebabkan timbul masalah komunikasi ataupun orang yang sedang dilayan bercakap itu ada masalah-masalah tertentu umpamanya dia menjeling melihat jam tangan dia atau dia berkerut dahinya ataupun dia dalam keadaan mengantuk. Jadi tidak perhatian ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi.
Seterusnya kita melihat bagaimana ada orang yang tidak menghormati orang lain dalam komunikasi, menyebabkan apa yang disampaikan itu kadang-kadang tidak selesai dan kadang-kadang disalah tafsir. Begitu juga dengan perbezaan budaya, nilai atau norma kehidupan manusia yang pelbagai daripada etnik, yang berbagai agama seumpamanya. Jika kita tidak memahami latar belakang budaya, sesuatu kumpulan atau manusia itu mungkin boleh menimbulkan masalah juga dalam komunikasi. Begitu juga dengan pandangan yang berbeza mengenai dunia. Ada orang mempunyai pengalaman yang luas, ada orang yang pengalaman yang sempit, ada pengetahuan yang hebat, ada yang kurang pengetahuan. Kesemua ini menyumbang kepada masalah dalam komunikasi. Seterusnya sikapnya negatif dalam ataupun ketika berkomunikasi juga boleh menyumbang kepada masalah ketika kita berkomunikasi. Bahasa yang kasar dan kurang sopan pastinya menimbulkan masalah dalam komunikasi, dalam perbualan kita. Begitu juga dengan nada yang tak sesuai maupun bahasa bukan lisan yang sebenarnya tidak sesuai dalam budaya kita. Kita beralih kepada bagaimanakah kita dapat memperbaiki komunikasi secara umumnya. Pertama, kita elakkanlah kekeliruan, berikan penjelasan sebaik mungkin, elakkan daripada memberi maklumat yang tidak tepat, dan pastikan kita memberi maklumat yang secukupnya kepada orang yang sedang kita layan berbual, bercakap ataupun mendengar ceramah. Dan jadilah kita pendengar yang empati, bukan simpati ataupun simpati. Dia ada beza di antara empati dan simpati ni. Empati ni maknanya kita memahami jiwa, rasa, hati, perasaan orang yang sedang bercakap dengan kita dan kita cuba menyelami hal yang sebenar dalam diri orang itu. Manakala simpati hanyalah sekadar menyatakan rasa terharu tanpa kita menyelami perasaan jiwa orang yang sedang berbual atau bercakap dengan kita, menyatakan permasalahan yang umpamanya. Baik, kita beralih kepada soal-soal sensitiviti. Kita harus sensitif terhadap soal lisan dan bukan lisan. Bukan lisan ini termasuklah bahasa badan yang kita harus faham, ialah 65% daripada komunikasi ini sebenarnya berlaku secara bukan lisan ataupun melalui bahasa badan, bahasa isyarat. Manakala 35% itu berlaku secara lisan. Kita haruslah menghormati pandangan orang lain dan menerima perbezaan pendapat dan berhati-hati dengan perbezaan budaya atau latar belakang sesuatu kaum etnik seumpamanya. Dan kita juga harus berhati-hati dengan perbezaan dalam soal pandangan manusia mengenai dunia dan juga isu-isu yang diperkatakan. Jadi kita harus rasa hormat dalam hal ini dan mengiktiraf di sana terdapat persepsi yang berbeza dan pandangan yang berbeza. Seterusnya kita haruslah bersikap positif dalam berbual dan bercakap untuk menunjukkan bahawa kita adalah orang yang bijak dan baik dalam komunikasi. Kita gunakanlah bahasa yang sesuai dengan suasana dan begitu juga dengan nada yang sesuai dan juga bahasa badan atau bahasa bukan lisan yang sesuai dengan konteks dan juga tujuan komunikasi. Baiklah, kan kita melihat bagaimana tahap pemahaman seseorang itu. Tahap pemahaman seseorang itu banyak bergantung kepada apa yang kita atau mesej yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita lebih banyak bercakap menggunakan ayat atau perkataan, sebenarnya perkataan-perkataan itu merupakan satu benda yang abstrak. Kecuali kita pindahkan atau kita bantu perkataan-perkataan ini, ucapan kita, penyampaian kita dengan menggunakan gambar, ilustrasi, slide ataupun filem dan seumpamanya, ataupun melibatkan semua deria manusia, iaitu deria sentuh, deria lihat, deria dengar, deria rasa, deria bau. Kesemuanya itu akan membantu orang yang sedang dilayan bercakap ni untuk memahami dengan lebih mendalam tentang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sesuatu yang abstrak boleh bertukar menjadi lebih konkret dan dapat dipahami dan mudah difahami oleh orang yang mendengar dan juga orang yang dilayan bercakap tadi. Jadi kita lihat komunikasi lisan yang dibantu dengan input yang lain yang konkret akan dapat meningkatkan keberkesanan dalam proses kita berkomunikasi. Baik, seterusnya kita melihat bagaimana komunikasi di antara pelajar dengan pengajar boleh berlaku dalam bentuk lisan dan juga tulisan. Dalam bentuk lisan ni kita bersemuka dengan mereka sama ada dalam kuliah maupun di luar bilik kuliah, dalam bilik pensyarah sendiri ataupun di koridor seumpamanya. Kita juga berbual dengan mereka dan telefon dan juga mungkin persembahan yang mereka buat, presentation ataupun kita juga membuat persembahan dalam kuliah. Baik,
Begitu juga dengan tulisan, hari ini kita boleh berkomunikasi melalui email yang sudah pun menjadi satu yang lazim di kalangan pensyarah dan juga pengajar. Sebahagian juga sering bertukar SMS, memberi makluman pengumuman seumpamanya, dan juga forum ya, di mana kita menggunakan forum atas talian untuk berbincang, memanjangkan uh, perbincangan daripada dalam bilik kuliah kepada luar bilik kuliah melalui internet. Dan juga kertas tugasan yang juga bersifat tulisan. Dan kita dapati bahawa bahasa lisan sebenarnya um, haruslah kita lihat digunakan dalam bilik kuliah, dan kalau boleh kita menggunakan bahasa yang lebih formal dalam pengajaran. Dan kalau begitu juga dengan tulisan, harus juga kita menggunakan lebih banyak bahasa formal daripada non-formal. Di samping kita boleh menggunakan ilustrasi, gambar dan seumpamanya bagi membantu mengukuhkan apa yang kita sampaikan. Apapun kita harus faham bahawa pelajar sentiasa melihat pensyarah ataupun guru sebagai model dalam penggunaan bahasa. Kita akan berhenti setakat ini dan kita akan beralih kepada bahagian ketiga sebentar lagi. Sekian, terima kasih.